Kita nak review satu kereta. Memang special sikit kereta ni, sebab kereta ni CC besar, bukan kereta Jepun. So kalau nak tahu kereta apa, stay tune. Ok, Assalamualaikum geng. Hari ni daripada Malaysia, kita terbang ke Amerika Syarikat. Apa yang saya nak cerita, kereta ni CC dia besar, 5.0, 2 pintu, jahat, garang. Tapi ada masalah sikit dengan kereta ni. Kalau nak tahu kereta apa, persembahkan kereta Mustang. Mustang Okay, tak apalah, kita review je Mustang. Saya bukan nak review ke apa pasal kereta ni. Bukan saya nak cerita asal usul kereta ni pun saya tak berapa tahu sangat, sebab saya tak pernah memiliki Mustang. Jadi apa yang saya nak ceritakan pada hari ni, siapa yang layak pakai Mustang ni? Budak-budak racer ke, yang banyak duit tak tahu beli kereta ke, budak-budak pentingkan looks ke, yang pentingkan performance ke? Siapa yang layak beli Mustang ni? Okay, pertama sekali apa yang saya nak cerita pasal Mustang, kalau korang bajet lebih kurang dalam 200,000 dan ke atas, kalau korang yang jenis yang tak penting ke performance tu, korang lah orangnya. Adakah orang yang bajet rendah, adakah orang yang sederhana berkemampuannya, ataupun orang yang betul-betul berkemampuan, ataupun orang-orang elite, ataupun orang yang miskin yang boleh pakai Mustang ni, itu semua tak kisah. As long korang ada bajet dalam 200,000 lebih dan ke atas, korang dah boleh beli Mustang lah. Sebab Mustang pun harga dah drop dengan betul-betul cepat. Makan masa 5 tahun baru Mustang ni drop harga. Jadi kalau korang beli kereta 230,000 ni untuk mengharapkan CC yang besar dan performance yang mantap, korang silap. Korang buat satu kesilapan yang besar kalau korang beli kereta ni. Kalau korang anggap 5.0 cc V8 NA ni power, kat situ korang silap Dan saya tak cakap kereta ni tak power pun. Kalau korang beli Mustang ni untuk handling, cornering, nak racing, nak bawa pergi karak ke, Genting Highland ke dan sebagainya, pun korang silap juga. Basically apa yang diorang buat dekat Mustang ni dan apa yang korang spend 220,000 dan apa yang korang akan dapat untuk Mustang ni adalah korang dapat nama Mustang GT, bunyi V8 yang sedap. Lepas tu looks lah, bentuk rupa handsome, maskulin, buff, memang besar. Dia bukan macam supercar yang lain. Kalau korang anggap ni supercar 5.0 sama CC dengan Gallardo, Audi RS6, semua tu horsepower sama, korang silap. Horsepower dia tak sama langsung dengan RS6 ataupun Gallardo lah. 5.0 hanya dapat looks dan bunyi yang sedap. Dari segi cornering, in term of cornering semua, Mustang out. 5 owner Mustang kawan saya dah beli Mustang. Masalah main problem dia adalah aircon. Tapi tak semua Mustang lah masalah aircon. Ikut pengalaman kawan-kawan yang dah beli Mustang, 5 orang daripada kawan saya yang cerita tadi, semua bertukar kepada GTR. Sebab diorang kata kereta tu lebih berbaloi, road tax lagi murah compare dengan Mustang 5.0. Kita daripada segi maintenance pula. Kalau maintenance ni saya cerita maintenance basic Maintenance untuk road tax dengan insurans. Road tax dengan insurans dianggarkan dalam 14 ke 15 ribu. 14 ke 15 ribu. How much per year? Dari segi road tax dalam 17 hingga ke 20 ribu. Yang saya dengar lah pada kawan-kawan saya yang cakap. Ini saya kira secara rawak bukannya tepat. Ada yang insured lebih, ada yang insured kurang. Setahun dengan horsepower yang korang dapat 400 lebih, 0 to 100 4.2 second. A45 pun boleh dapat 0 to 100 4.2 second. Kejap je. Tapi orang kata yelah bro, A45 4 pintu tak lawa, Mustang 2 pintu lagi cun, sebab dia supercar. Bro, first ni bukan supercar pun, ini muscle car. Untuk
nak buat marketing, mungkin bisnes, ya Mustang antara salah satu kereta yang baik lah untuk buat marketing. Untuk road tax yang mahal macam tu, korang boleh spend dekat GTR 3.8cc. Road tax insurans dalam 12 ke 13 ribu setahun. Laju pun laju, horsepower pun tinggi. Saya bukan nak menangkan GTR sebab saya pakai GTR, bukan. Saya bagi pendapat saja. Sentiasa ada komen negatif kalau cakap, oh Mustang ni tak ada, kalau orang dah minat Mustang, dia punya pasal lah. Betul, saya bagi pendapat yang mana lebih berbaloi kepada siapa-siapa yang belum ada kereta, berniat nak beli Mustang. So saya bagi tahu apa yang patut, apa yang tak patut. So korang tak menyesal bila beli Mustang ni nanti. Sebab kawan saya 5 orang dah menyesal beli Mustang, end up beli GTR. Bukannya hasil hasutan ke apa Diorang kata feeling Mustang dengan GTR totally different. Kereta ni comfort kalau jalan jauh, suspension dia lembut, dan itulah masalahnya kalau performance car suspension lembut. Body roll memang banyak lah tinggi, tapi kelebihan dia memang jalan jauh memang sedap. Plus CC dia pun besar. So perjalanan tu lebih, yang kata, seronok lah, lebih fun lah to drive, tak adalah penat kan. Macam saya sendiri, saya duduk dekat seat Mustang ni pun, saya sendiri akui memang way better than GTR. Dan saya pernah bawa kereta ni sekali, memang suspension ni memang lembut lah compare dengan GTR. Tu salah satu yang Mustang menang. Okay, macam saya cakap tadi, saya dekat sini bukannya nak condemn kereta ni ke, nak bagi negative feedback dekat kereta ni ke. Dan saya bukan nak review sangat pula pasal Mustang, sebab saya pun tak ada pengalaman dekat Mustang. Tapi apa yang saya cerita based on apa yang kawan-kawan saya semua pernah cerita pasal kereta ni. Jadi berbaloi ke tak, korang boleh decide sendiri. Untuk saya, personal thought, saya memang tak suka Mustang pun. Sikit pun tak suka. What? Lagi satu, dengan CC yang besar, horsepower 400 lebih je, dengan harga dia yang boleh dapat GTR, saya akan go for GTR lah. Tapi bukan sebab saya ada GTR, sebab beza performance, berbaloinya beli kereta ni memang totally different. Tak sama dengan GTR. Jadi kereta ni ada kelemahan, ada keburukan, ada kebaikan juga. Untuk tayar pula, dia menggunakan 19 inci original rim. Bahagian depan kita boleh nampak memang ini adalah Brembo. Kebanyakan kereta-kereta performa memang pakai Brembo pun. Dekat bahagian depan 6 port, dan dekat bahagian belakang 4 port. Untuk kereta performa, untuk kereta yang bulky berat macam ni, memang kena ada lah Brembo. Tak silap saya, kalau 2.3 punya tak ada. So untuk 2.3 punya version Mustang EcoBoost, diorang tak pakai Brembo, diorang pakai brake biasa je. Sebab bukan laju pun kan. Ikutkan kereta dia pun tak ada lah laju mana. Tapi untuk dia punya V8, dia punya berat, so dia kena pakai Brembo untuk momentum berhenti lebih cepat lah. Tekan brake lah, tekan brake. Okey, nak kata berbaloi ke atau tak berbaloi kereta ni, saya tak boleh nak cakap baloi atau tidak. Tapi untuk saya sendiri, memang saya tak minat langsung Mustang. Kereta ni memang ada ikonik dia lah. Dia masih kekalkan lagi dengan dia punya feature muscle car dia, dengan bentuk bulky dia kan. Dia tak ada design more kepada lepeh-lepeh macam Italian punya style, tak ada. Dia masih lagi kekalkan trademark dia, Mustang GT. Macam kat sini korang boleh lihat sendiri dia masih ada muscle dia. Dia masih ada lagi dia punya curve, dia punya bentuk, dia punya, walaupun dia ada aerodynamic, tapi dia masih nampak bulky, muscle. Dia bukan aerodynamic macam Aventador, Ferrari ke. Dia more kepada muscle car. Ramai yang cakap at least beli GTR dapat tahun lama 2008. Tapi kalau beli Mustang boleh dapat tahun 2016, 2016 right? Boleh dapat harga yang sama, tapi boleh dapat kereta baru, tapi GTR 2008. Ada yang cakap macam tu. Tapi kena ingat, Mustang tak sampai 5 tahun dah drop harga. Memang drop harga cepat gila compare dengan GTR. GTR makan masa 12 tahun baru drop harga. Tutup cerita pasal harga, kita cerita pasal top speed kita ni pula. Owner Mustang ada bagi tahu saya, top speed kereta ni 260 km sejam untuk 5.0 V8. Saya tak surprise sangat lah pasal top speed tu, sebab GTR boleh buat lebih dari tu. Dan kita tak tepi pasal GTR, A45 boleh buat
270 km sejam. So kenapa saya asyik comparekan A45 dengan Mustang, sebab bagi saya A45 lebih reliable lah compare dengan Mustang. Kalau looks, Mustang menang. Tapi kalau dengan GTR, saya ambil GTR lagi lah. Ok, seterusnya dari segi minyak, owner kereta ni cerita dekat saya full tank dalam 140 ke 150 lah. Lebih kurang macam tu, dia pun dah tak ingat, dia sendiri dah tak ingat. Tapi tank dia besar. Compare dengan GTR, tank ni bagus sebab tank ni besar, dia boleh jalan jauh lagi. Sebab saya pernah tanya dia berapa jauh dia drive untuk kereta ni, untuk sekali isi, ya sampai Johor Bahru. Kira dia tak payah nak berhenti-berhenti isi minyak. Tu bagus dia. Walaupun dia 5.0cc V8, tapi saya tak kata kereta ni betul-betul jimat lah. Ada juga part tak jimat dia. Dia kata kalau jalan kat highway baru jimat. Bukan rembat all the way, ada berhenti, ada slow, ada laju, ada slow, ada laju. So boleh sampai Johor Bahru. Macam GTR tak sampai. Tank GTR sangatlah kecil. 100 dah boleh full tank. 97. Kalau macam saya pernah cerita dekat video-video sebelum ni, daripada Sungai Buloh ke Tapah dah habis. Okey, seterusnya apa lagi? Kita tengok daripada angle depan. Memang garang kita ni, tapi kereta ni dah tukar body kit lah. Dia dah tukar bumper. So bumper owner dah tukar GT250, GT350. Yang ni sport rim. Kalau datang dengan asal memang dapat 19 inci. So ni sport rim original dia lah. Kecil sikit, 1 inci daripada GTR. Okey, lagi ni stiker group lah, kita boleh abaikan. So ni lining dia. Kat sini carbon fiber. Owner dah tukar body part sikit-sikit. Bukannya saya nak cerita pasal body part sangat pun. Saya nak tekankan, memang Mustang ni ada cantik dia. Kalau kita tengok pada angle belakang sini pun, memang puntuk dia tak besar pun. So kereta ni engine dia V8. Owner bagi tahu saya dia dah tukar Corsa air intake dengan air filter. Dia air filter pula dengan radiator dah dia buat sikit. Lepas tu owner dia bagi tahu saya yang kereta Mustang ni yang first sekali memang masalah yang sangat selalu terjadi dekat owner Mustang adalah aircon dia. Saya tak tahu apa masalah Mustang ni, mungkin dekat US dah sejuk agaknya, so diorang tak pentingkan kualiti aircon. Owner kereta ni pun sendiri dah kena masalah aircon. So dia pun dah tukar kepada aircon yang baru, and then tak ada masalah lah. Owner kereta ni orang yang ke-8 cerita kat saya, owner Mustang dah tukar aircon bila beli Mustang. Setakat aircon saya rasa tak ada masalah lah kot. Sebab Malaysia ada salji, so korang pun mesti tak kisah kalau masalah aircon kan. Untuk bahagian engine tu saja saya nak cerita. Jom tengok benda lain pula. Interior pula, saya agak terkejut. Mula saya tak nak ambil tahu sangat lah pasal interior. Lepas tu bila saya tanya owner Mustang, dia kata yang benda dia tak suka adalah interior. Macam kita boleh tengok dekat sini, interior kat sini rupanya plastik. So sebab saya ingatkan interior dia macam getah. Macam dekat GTR actually memang getah, so rasa mahal je lah. Yang ni kalau dengar tu memang plastik. Lepas tu dia apa yang Ford dah buat dekat sini, dekat sini pun plastik. Kat sini bahagian sini pun plastik. Steering okey. Nasib baik owner dah tukar carbon fiber dengan Alcantara. Sini bahagian cup holder ni pun plastik. Kalau korang boleh tengok memang plastik kat sini. Memang cheap. Rasalah murah dekat sini. Macam naik Suprema S lah. Owner yang kata. Okey. Saya rasa saya tak nak condemn lebih-lebih Mustang. Saya rasa cukup sampai sini je. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah saya akan review kereta yang lain pula untuk next video. Dan jangan lupa subscribe, like video saya ni. Okey, jangan lupa komen dekat bawah. Okey, itu saja saya nak cakap. Assalamualaikum.